Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan, yang mana nikmat itu tidak terhingga untuk kita hitung. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah agar kita sentiasa dibimbing dan dipermudahkan kita melakukan segala jenis ketaatan yang membawa keuntungan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sedikit pengajian kita daripada kitab Manusia dan Islam. Sampai mana ya? Nombor 4. Apa tajuk dia? Tajuk kita sedang membicarakan tentang Islam. Apa? Islam. Yang pertama disebut semua rasul itu datang membawa akidah yang sama. Agamanya Islam lah. Mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali Islam itu dibawa oleh Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam ini ada perkara yang berkaitan dengan tauhid, ada perkara yang berkaitan dengan syariat. Seperti mana kita diperintahkan bertauhid seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun disuruh melaksanakan syariat seperti mana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara-perkara syariat yang mana perkara syariat itu hanya tergantung, hanya ditaklifkan kepada orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam. Maka kalau dia dah mengaku sebagai seorang Islam, maka ada syariat-syariat yang wajib dia laksanakan, peraturan-peraturan hidup yang perlu dia laksanakan, antaranya solat, puasa, zakat, tutup aurat, makan benda yang halal, tinggalkan benda yang haram, tak? Minum arak, dedahkan aurat, makan riba, tinggalkan, tak? Jadi benda tu ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepada orang yang mengaku sebagai seorang Muslim. Adapun orang yang tak mengaku sebagai seorang Muslim, maka dia tidaklah disuruh sembahyang, tidak disuruh puasa, boleh. Jadi ada syariat yang ditaklifkan kepada orang yang mengaku sebagai seorang Muslim. Dan di dalam syariat juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan peraturan-peraturan hidup yang perlu dilaksanakan di dalam kehidupan ini. Kerana peraturan itu ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah
yang mana peraturan itu sesuai dan perlu dilaksanakan oleh orang yang mengaku sebagai Muslim, dan perlu juga diterima dan dilaksanakan oleh orang yang tidak mengaku sebagai Muslim. Asalkan dia manusia, maka dia kalau nak berjaya memang sesuai kalau dia ikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan dulu cakap macam tu tak? Ke belit-belit ke? Tak belit. Tak belit, kita cerita sekali lagi. Ada syariat hukum hakam yang mesti dilaksanakan oleh orang yang mengaku Islam. Dan dalam syariat Islam ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan peraturan-peraturan hidup. Tak banyak yang Allah tetapkan peraturan-peraturan hidup ini. Kenapa tak banyak? Kerana benda yang Allah tetapkan ini benda yang tak mampu difikir oleh manusia. Kalau diberi kepada manusia memikirkan benda tu, akan rosak kehidupan manusia. Maka benda tersebut Allah tetapkan. Antaranya apa? Hukum hakam lah. Riba tu haram, judi tu haram. Kalau suruh manusia, ramai penyokong nak judi. Judi ni haram. Haram, tak elok, membawa kemudaratan baik untuk orang Islam maupun orang yang bukan Islam. Maka peraturan itu diperintahkan kepada mereka yang mempunyai kuasa melaksanakan peraturan itu. Kerana peraturan itu akan memberi kebaikan bagi umat manusia, sama ada dia Muslim ataupun bukan Muslim. Apabila manusia itu melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah, maka manusia itu akan hidup dalam keadaan mulia dan tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu ataupun kepada manusia lain. Betul? Arak itu haram, babi itu haram. Babi itu Islam tak boleh makan, orang Islam. Tapi kalau orang bukan Islam boleh makan, dia nak makan. Ada peraturan ni perlu dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua manusia, baru dia mendatangkan kebaikan. Sebab apa? Sebab setiap peraturan yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan bagi manusia. Kerana dia yang mencipta manusia, Allah yang maha mengetahui apa yang paling baik dan apa yang paling buruk terhadap manusia. Cuma manusia nak ikut, tak ikut, terpulanglah kepada manusia tu. Terpulang kepada manusia. Habis tuan-tuan. Dan Nabi yang terakhir membawa Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambung tugas para nabi dan juga para rasul-rasul sebelumnya. Kemudian Islam ini tuan-tuan sama je lah seperti mana nabi-nabi yang sebelum itu. Kita tengok nombor 9, seruan kepada agama Islam. Berhentinya kat situ. Allah yang Maha Esa memerintahkan kepada setiap manusia tanpa kecuali dan tidak dipaksa. Saya ulang balik. Allah yang Maha Esa, yang mencipta kita, mencipta alam ini, dia perintahkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, sama ada kaya, miskin, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, ikutlah. Islam, bukan Islam, duduk di Afrika, Amerika, Jepun, Malaysia, kat mana-mana lah. Asalkan dia mengaku dia tu manusia, apa Allah perintahkan. Dan Allah tidak memaksa, tidak dipaksa. Perintah, tapi dalam masa yang sama Allah tidak paksa. Apa dia yang Allah perintah? Supaya mengikuti jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, serta rela mematuhi peraturan dan hukum undang-undang yang ditetapkan. Itulah jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim yang dituntut kita sebagai hamba-Nya, supaya tidak membuat peraturan tambahan selain daripada mematuhi hukum dan peradabannya yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita manusia ini, maka kita pun memenuhilah seruan Islam tadi, seruan Allah tadi. Kita tunduk secara sukarela. Kerana kenapa kita nak tunduk kepada apa yang Allah perintahkan tadi? Kerana kita mencari
keselamatan di dunia dan juga kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Boleh. Allah perintahkan kepada manusia ini untuk mengikuti jalan petunjuknya. Apatah lagi kita sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya lah kita tunduk kepada perintah Allah, kerana nama Islam itu maknanya menyerah. Menyerahlah terhadap apa sahaja yang Allah tetapkan. Yang Allah dah tetapkan, jangan kita pandai-pandai tambah, jangan kita pandai-pandai kurangkan. Yang Allah dah tetap, jangan pandai-pandai pula kita komen-komen. Tak sesuai ini. Ini masyarakat majmuk ni, mana boleh? Siapa kampung? Benda yang Allah dah tetapkan, jangan kita komen, jangan kita komplain. Tanggungjawab kita apa? Tanggungjawab kita bila diberi amanah, kuasa, kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita ada kuasa sebagai ibu bapa. Betul tak? Ada kuasa sebagai ibu bapa. Tanggungjawab kita yang utama sekali, mengenalkan anak itu kepada Allah dan Rasulnya, mengesakan Allah, kan, cinta kepada Rasul, taat patuh kepada perintah Allah. Kita ada kuasa, kita kena ajar anak kita, ibu bapa ni, betul. Kita kena pastikan makanan yang kita bagi itu benda yang halal, pakaiannya pakaian menutup aurat, kita kena pastikan pasal ada kuasa. Kan, jangan pula kita tak payahlah, dia nak tutup aurat pun boleh, tak tutup aurat pun boleh. Jangan. Itu tanggungjawab. Macam tu juga tanggungjawab orang yang diberi kuasa, memerintah, tanggungjawab dia melaksanakanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan sebagai peraturan dan hukum-hukum undang-undang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Adapun perkara yang banyak ni yang Allah tak tetapkan, maka itu terpulang kepada kepandaian manusia untuk memikirkan. Kan selalu saya cakap ni, longkang tu nak berapa besar, jalan tu nak berapa lebar, kereta jenis apa, kan, ikutlah pandai-pandai. Tapi benda yang Allah tetapkan, jangan usik. Sama ada kita orang Islam ataupun orang bukan Islam, tak boleh usik. Seperti mana rakaat semayang ni, tak ada orang berani usik tak? Pasal apa tak berani usik? Subuh 2 rakaat, ubahlah. Ni pasal tak ramai orang datang subuh ni, pasal 2 rakaat, kita cuba buat 1 rakaat pula. Kok ramai yang datang. Boleh berani macam tu? Tak berani kita. Pasal apa? Itu Allah dah tetapkan. Macam tu jugalah perkara-perkara lain yang Allah dah tetapkan, jangan kita ubah, jangan kita tolak, jangan kita hina dan sebagainya. Tanggungjawab kita ialah taat dan patuh. Yang paling penting dalam seruan Islam adalah mempercayai Yang Maha Esa dan membebaskan diri daripada syirik. Dia dah ceritalah sebelum ni tentang Islam ni apa, tanggungjawab apa, makna Islam ni semua dah cerita kan. Jadi bila kita ni dah jadi seorang Muslim, kita kena jagalah diri kita, jangan sekali-kali melakukan perkara-perkara syirik. Kita kena membebaskan diri kita daripada perkara syirik, kerana perkara syirik ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Maknanya yang mensyirikkan Allah, yang menganggap ada makhluk lain sama kuasanya seperti Allah, yang menganggap ada makhluk lain sama sifatnya seperti Allah, ada makhluk lain yang boleh buat seperti mana yang Allah buat. Macam tu juga. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain selain daripada syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dosa syirik ni berat. Adapun dosa lain Allah ampunkan. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu,
maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi ayat tadi mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlan nafs allati harramallahu illa bil haqq wa akla malal yatim wa akla riba والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa perkara yang termasuk dalam dosa-dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kamu 7 perkara yang membinasakan. Ini dosa besar ni. Pertama, sahabat pun bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, menyekutukan Allah. Daripada banyak-banyak dosa ni, awal-awal sekali Nabi sebut menyekutukan Allah. Bila benda itu dosa, benda itu dilarang, maka tanggungjawab kita pula lah, apa benda-benda yang termasuk di dalam menyekutukan Allah. Itu kita kena mengaji pula lah. Kalau kita tak tahu, susahlah. Benda tu benda besar, benda bahaya. Macam orang semayang tak? Orang nak semayang, bila nak semayang kena ada wuduk. Dia tahu nak wuduk begini. Oh, cantik dia wuduk ni. Tapi dia tak tahu perkara yang membatalkan wuduk. Agak-agak dia selamat ke tidak? Dia semayang kentut 3-4 kali, dah pergi kencing, berak dah. Kalau datang semayang lagi dia, selamat ke tak selamat? Walaupun dia buat ibadat banyak, semayang banyak, selamat ke tak selamat dia? Tak selamat. Pasal apa? Dia hanya tahu perkara yang berkaitan dengan rukun wudu, tapi dia tak tahu perkara yang membatalkan wudu. Wasaklah dia. Memang takkan berjaya. Macam tu juga kita nak masuk Islam, ada cara dia. Betul tak? Ada cara dia nak masuk Islam. Begitu juga ada sebab-sebab yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, membatalkan syahadah. Ada perkara yang bila kita sebut jadi Muslim, mengucap 2 kalimah syahadah, tapi syahadah itu boleh terbatal dengan beberapa sebab. Maka kita menjadi tanggungjawab kita belajar apa perkara-perkara yang membatalkan syahadah, yang membatalkan Islam seseorang. Ini wajib belajar ni. Pasal benda yang paling besar dalam kehidupan kita, yang paling kita kena jaga, Islam. Tiba-tiba kita tahu nak masuk Islam, kita tahu perkara yang membatalkan Islam kita tak tahu. Oh, bahaya itu. Akhirnya kita lihat ada manusia dia buat perkara yang membatalkan syahadah dia, membatalkan Islam dia, tapi dia tak sedar. Maka menyekutukan Allah itu termasuk dosa besar. Maka kita pun kena ambil tahu apa itu mempersekutukan Allah. Benda-benda apa kalau kita buat itu dikatakan mempersekutukan Allah. Itu tanggungjawab. Itu belajar lain pula lah. Saya dah cerita dah dulu. Kalau tuan-tuan ingatlah, ketika baca kitab Mustikah Hadis, ketika baca Mustikah Hadis tu, Mustikah Hadis kitab 3 jilid kan. Saya dah baca dah muqaddimah Mustikah Hadis, kat situ ada perkara-perkara yang membatalkan Islam, membatalkan syahadah dan sebagainya. Tuan-tuan rujuk. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mengerjakan sihir, beramal dengan sihir, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Dia membunuh orang yang tak sepatutnya dibunuh. Adapun orang yang dihukum bunuh dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah, yang tu tak apa. Yang ke berapa ya? Memakan harta anak yatim, memakan riba, itu semua dosa besar tuan-tuan. Lari dari medan pertempuran, dalam peperangan sambil ni dia pun lari, itu tak boleh. Menuduh berzina kepada perempuan mukminah yang memelihara kehormatan, dia menuduh orang perempuan yang baik ni berzina. Apa itu tuduh-tuduh orang berzina ni? Jangan, dia termasuk dosa besar. Kemudian hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut
satu perkara yang sangat saya takuti adalah syirik yang kecil. Tadi kata syirik menyekutukan Allah, tinggalkan. Sekarang ni pula datang Nabi sebut antara perkara yang paling aku takuti terhadap kamu ialah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah itu ya Rasulullah syirik kecil? Nabi SAW menjawab, ar-riya, riya. Syirik kecil. Ini kalau ada ni keluar Islam tak ni? Kalau ada syirik kecil ni, kalau ada keluar Islam tak? Tak keluar Islam, dia jadi dosa. Berdosa lah syirik, ya tak? Yang tadi itu menyekutukan Allah, terkeluar daripada Islam. Ada pun dosa-dosa yang lain tu, membunuh orang, makan harta anak yatim, apa tadi tu, riba, dia tidak keluar daripada Islam, dia dosa besar. Tak? Okay, habis. Apabila baginda menjawab, riya, apabila seorang pada hari kiamat meminta balasan pahala daripada amal yang dikerjakannya. Ni Nabi cerita. Manusia ni ketika di padang mahsyar, dia pun mintalah amalan, ya Allah, aku dah buat ni, buat ni, buat tu, mana pahala dia daripada amal yang aku kerjakan? Maka Tuhan berkata kepadanya, pergilah kamu menghadap orang itu si Fulan bin si Fulan, yang mana kamu menunjukkan amal kamu untuknya, kamu riak ketika melakukan amal. Ketika di padang mahsyar orang minta, mana pahala-pahala, ya Allah, pahala-pahala amalan ni, sedangkan dia ketika di dunia dia beramal dalam keadaan riak, supaya nak tunjuk pada orang ni, nak buat pasal ni, pasal orang ni, pasal orang tu. Allah kata pergi minta lah pada dia. Pergi minta. Ada. Nanti kamu akan saksikan sendiri apakah kamu memperolehi dari sisi mereka sesuatu balasan yang akan kamu terima. Kamu pergilah, Allah beritahu, pergi. Ya, pergi, nanti cuba tengok orang tu akan bagi tak kamu. Ini syirik asghar. Yang ni syirik ini memang mudahlah, mudah hinggap pada diri kita, mudah hinggap pada diri kita. Kalau kita tak jaga, memang jadi riak. Kalau tak tahu, lagilah jatuh. Tak tahu riak tu apa, lagilah terjatuh. Yang tahu riak tu apa benda pun payah nak selamat, tapi insya-Allah boleh selamat. Jadi jalan pertama kena tahu pula apa itu riak. Ada orang nak baca Quran, dia nak baca Quran, dia tunggu orang tak ada, baru dia nak baca. Ataupun dia nak berzikir. Bila ada orang datang masuk, cepat-cepat dia tutup Quran. Kata, apa hal kamu? Apa hal berhenti ni? Nanti riak pula, dia kata. Dia kata nanti riak pula. Dia pakai otak dia. Dia ingat riak tu makna jangan amal depan orang. Macam tu. Bukan riak tu makna tu. Dia tinggalkan amalan kerana manusia, itulah riak. Itulah riak. Dia buat sesuatu kerana manusia, dia tinggalkan sesuatu kerana manusia, itulah riak. Pasal apa kamu tinggalkan amalan? Supaya orang puji saya ni orang bagus, supaya saya ni gini, supaya saya gini. Dia buat sesuatu kerana manusia, itulah riak. Adapun dia buat sesuatu pasal manusia, kerana manusia dia buat, itu pula syirik pula. Boleh. Dia buat ni kerana manusia, bukan kerana Allah Ta'ala, kerana manusia. Itu lain pula cerita. Habis tuan-tuan, saya pergi cepat-cepat ni pasal nak masuk bab baru. Bab yang ke-14, rukun Islam. Habis dah cerita iman dah habis, cerita Islam dah habis, rukun iman dah habis dah. Tuan-tuan ulanglah buku ni, tuan-tuan bacalah. Masuk rukun Islam. Yang pertama, kalimah syahadah dan sembahyang. Sesudah kita mempelajari makna Islam secara am, Islam tu apa makna, maka sampailah masanya untuk kita mempelajari pelaksanaan Islam sebagai cara hidup kita yang abadi. Keperluan utama untuk menghayati Islam adalah menyediakan asas-asas atau rukun-rukunnya. Rukun-rukun Islam ini menjadi sebagai tapak yang tidak dapat
dikecualikan oleh setiap orang yang ingin hidup berdasarkan sistem Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ia diistilahkan dalam Islam sebagai fardu ain, iaitu wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam dengan syarat-syaratnya. Baik, gini tuan-tuan. Islam ni apa? Kita cakap dulu, Islam ialah cara hidup. Kita sebagai Muslim, kita kena ikat diri kita dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Islam. Pasal apa kita kena ikut cara hidup yang ditetapkan oleh Islam? Kerana keimanan kita mengatakan apa sahaja yang Allah perintah, apa sahaja petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan bawa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Islam ni cara hidup, pelaksanaan. Dan dalam Islam ini ada disebut perkara-perkara asas, iaitu disebut rukun-rukun Islam. Bukan Islam itu hanya sekadar rukun Islam yang 5 tu saja, bukan. Ada orang kata, alah, buat apa kita nak sibuk-sibuk, asalkan kita dah sembahyang buat rukun Islam tu sudahlah. Mana ada macam tu? Yang itu asas, rukun-rukun yang penting di dalam Islam. Di atas asas-asas itu ada peraturan-peraturan, cara-cara hidup yang perlu kita laksanakan. Contohnya, dekat rukun Islam ni ada nikah kahwin tak? Mana ada? Habis buat apa? Buat. Dekat rukun Islam ni ada ke minum arak ni haram? Mana ada? Rukun Islam ni asas-asas penting bagi seorang Muslim. Maka rukun Islam ni perlu dilaksanakan. Dan di samping rukun Islam itu ada peraturan-peraturan lain yang Allah tetapkan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, rukun Islam mengucap ikrar keyakinan yang dalam penggunaan masyarakat dikatakan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, rukun Islam. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji apabila berkemampuan. Jadi dia akan ceritalah dekat sini, daripada sini sampailah muka surat, sampai habis kitab lah. Sampai habis kitab lah tu. Banyak nanti dia akan cerita pasal rukun Islam. Last kali tajuk apa kitab tu? Sampai korban. Sampai korban dia akan cerita. Jadi dengan kita baca ni, kita dapatlah benda-benda yang berkaitan dengan rukun Islam. Baik, mengucap 2 kalimah syahadah. Pertama, bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terjemahannya apa? Dia kata, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau baca tu senanglah tak? Tapi dalam 2 kalimah syahadah ni ada tanggungjawab, ada benda yang kita mesti tolak dan ada benda yang mesti kita isbatkan, tetapkan. Kalimah syahadah disebut juga kalimah tauhid. Mengucap 2 kalimah syahadah mengandungi pengertian bahawa seorang itu menjadi Muslim yang difardukan ke atasnya segala hukum Islam. Jadi bila seorang ni mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia dianggap seorang Muslim. Bila seorang Muslim, maka bagi dia ada hukum-hukum yang ditetapkan sebagai seorang Muslim. Pelik ke benda tu? Pelik ke? Tak pelik pun. Ada orang petikai, kenapa kita yang orang Islam kena buat, orang bukan Islam tu tak ada pun kena buat benda macam ni, benda macam tu? Dia cakap, kenapa kita yang sibuk-sibuk orang Islam ni kena tutup aurat? Kenapa pula kita sibuk-sibuk pula kena bayar zakat? Orang yang bukan Islam tu tak ada pun kena bayar zakat? Boleh je semua? Dia cakap, pelik ke benda tu? Pelik ke? Tuan-tuan cakap, tak pelik lah. Sarjan, kalau orang tak masuk polis, kena pakaikan pakaian polis. Tak payahlah. Pasal tak masuk jawatan polis.
Kalau orang tak masuk tentera, kena pakai pakaian tentera. Tak masuk. Dia tak boleh cakap, apa hal bos? Orang lain tak ada pun pakai macam kita. Apa hal pula? Macam itulah yang ni. Bila kita mengaku Islam, maka kita ada benda-benda special yang perlu kita laksanakan kerana kita akan mendapat kemuliaan. Tuan-tuan jangan anggap perintah itu sebagai beban. Jangan. Tuan-tuan anggap perintah itu sebagai kemuliaan yang Allah bagi kepada kita sebagai seorang Muslim. Saya nak tanya, ada tapi kita ni anggap benda tu beban kan? Saya tanya sarjan masa dapat jawatan polis tu bangga tak? Bangga. Sebelum tu boleh pakai macam-macam, jin lah pakailah, apa-apa jin ke apa ke. Nak pakai kain sarung ke, pakai ajalah. Tapi bila dah dapat jawatan polis, ada tanggungjawab, ada disiplin, ada benda-benda boleh buat, ada benda-benda tak boleh buat. Orang yang dapat jawatan tu dia rasa suatu kemuliaan, suatu kebanggaan. Lepas tu pula kata sarjan, siang malam tak ikut ustaz. Dia kata malam pun kadang-kadang kerja, siang pun kadang-kadang kerja. Tanyalah. Tapi kita rasa beban tak? Orang yang rasa tu tanggungjawab, dia rasa suatu kepuasan. Dia kata suatu kemuliaan. Macam tu juga kita, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, Allah tetapkan, taklifkan ke atas kita beberapa perkara yang mesti kita buat. Seorang Muslim yang baik, bila dia terima sebagai seorang Muslim, dia akan anggap yang Allah taklifkan itu sebagai suatu kemuliaan bagi diri kita. Tutup aurat, oh bagus. Bila kita buat, kita rasa puas hati. Bila kita taat perintah Allah, kita alhamdulillah. Itu kena tukar tu. Mentaliti itu kena betulkan. Jangan kita anggap dia tu suatu tanggungjawab yang membebankan. Tuan-tuan tanya orang yang pergi haji ni sekarang ni, keluar 40,000, 50,000, dia rasa apa? Beban ke tu? Tuan-tuan tanya dia, alhamdulillah. Dia rasa suatu kemuliaan. Perintah Allah itu adalah kemuliaan bagi kita, keseronokan, kenikmatan bagi kita kalau kita boleh laksanakan. Boleh? Itu betul kan? Baik. Rukun-rukun Islam ini menjadi sebagai tapak yang tidak dapat dikecualikan oleh setiap orang yang ingin hidup berdasarkan sistem Allah Subhanahu wa taala. Dah cerita dah, ya tak? Baik, habis. Dengan pengucapan syahadah itu hendaklah disertai dengan pelaksanaan perintah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dah mula ucap 2 kalimah syahadat itu, maka kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Kita melaksanakan apa yang Allah perintah dan kita menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita dah ucap 2 kalimah syahadah. Kalau tak ucap, tak adalah benda tu. Ya, masuk tentera, masuk polis, gitulah. Dan juga bererti bahawa apabila seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, bererti bahawa seseorang itu melakukan hijrah dari alam kekufuran ke dalam alam Islam, yang mana apabila diikuti dengan menegakkan hukum-hukum yang Allah tetapkan, kita akan terselamat di dunia dan juga di akhirat. Bila kita ucap 2 kalimah syahadah, kita dah jadi Muslim. Dan kemudian kita ikuti syahadah kita itu dengan amalan-amalan. Ini taat perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Ada orang marah. Ada orang marah. Berapa minit lagi? 5 minit. Ada orang marah. Tuan-tuan, kita kena jaga solat, tuan-tuan. Kita laksanakan apa yang Allah perintah, tuan-tuan. Baru kita selamat dunia dan akhirat. Elakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita masih lagi berkelumar macam ni, ceritalah, maka kat dunia, ke akhirat pun tak selamat. Ke akhirat tak selamat, tuan-tuan. Orang yang minum arak, dia azab negeri ni kan, dan cerita-cerita kan, ada cerita kan, hadis kan.
Macam ni, tiba-tiba ada orang lain, sedap je ustaz-ustaz tu. Akhirat mak bapak dia punya ke? Dia cakap macam tu. Tuan-tuan pernah dengar orang cakap? Senang-senang masukkan orang dalam neraka. Tuan-tuan pernah dengar? Betul ke macam tu? Kita cakap bila ikut Islam, kita selamat dunia dan akhirat. Maknanya apa? Kalau tak ikut apa yang Allah perintahkan, kita buat benda yang Allah larang kita buat, maka hukum dia apa? Tak selamat dunia, tak selamat akhirat lah. Dia macam mana akan datang ke akhirat macam mana kita tahu. Itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mengatakan si fulan bin si fulan mesti masuk neraka, si fulan mesti masuk syurga. Itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Sampaikan apa yang Allah beritahu. Benda ni haram, benda ni halal, sampaikan. Orang yang taat perintah Allah dapat pahala. Yang maksiat kepada Allah dapat dosa. Ada orang petikai, pahala macam dia punya je, dosa macam dia punya. Bukan. Kita sampaikan. Baik, tuan-tuan. Lepas tu dia cakap apa? Dua kalimah syahadat itu adalah laksana anak kunci yang dengannya, dengan dua kalimah syahadat itu, manusia masuk ke dalam alam keselamatan, iaitu Islam, masuk ke dalam Islam. Dan dengan kalimah itu pula manusia dimasukkan ke dalam syurga jika ucapan terakhir dalam hidup duniawi diakhiri dengan kalimah syahadat. Jadi Nabi beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, dua kalimah syahadah ini anak kunci bagi keselamatan, anak kunci untuk masuk Islam. Senang faham gitulah. Dan bila orang ni mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tiba-tiba orang pun petikai, habis orang lain ni macam mana? Zaman sekarang ni kena banyak menjawab. Saya nak baca ni sekejap boleh habis saya. Syurga tu milik dia je ke? Habis orang lain ni bukan makhluk Allah ke? Bukan Allah cipta ke? Macam mana nak jawab? Kita nak jawab apa? Allah yang cipta alam ini, Allah yang buat peraturan, Allah yang mencipta manusia, Allah yang mencipta alam ini, dunia akhirat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat peraturan yang dia kendaki. Tak boleh kita nak pertikai. Seperti mana kita ada kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia nak buat satu peraturan, negara lain peraturannya lain. Negara Malaysia peraturannya lain. Orang boleh salahkan ke Malaysia? Boleh salahkan negara lain? Tak boleh. Itu kuasa dia. Macam itulah. Pemilik alam ni dah kata gitu, dah hukumkan macam tu lah. Jadi tidak ada tidak ada orang kata menganiaya. Tidak. Allah tidak menganiaya sesiapa. Dan Allah dah beritahu dah secara terbuka dalam Al-Quran. Seperti mana yang Nabi sebut, dah beritahu secara terbuka, nak selamat maka dengan Islam. Terpulang kepada manusia nak terima ataupun tidak. Seperti manalah kita kata kerajaan tetapkan siapa yang mengedar arak, mengedar dadah, kena gini, hukuman gini, hukuman gini. Kita kata macam mana? Awak ni siapa ni? Boleh cakap macam tu? Tak boleh lah. Sebab dia ada kuasa menentukan peraturan yang dia rasa sesuai. Kan? Negara lain tak ada pun, itu negara lain punya hal. Betul tak? Macam tu juga. Kalau negara lain, LGBT boleh, kenapa kita tak boleh? Tak boleh lah soal macam tu. Boleh soal macam tu? Tak boleh macam tadilah. Negara lain, negara lain. Negara ini ikut negara ni. Kalau negara ni berpandukan kepada Islam, maka dia kena tentukan Islam bolehkan ke ataupun larang. Nak buat sesuatu boleh ke tidak? Kita rujuk kepada Islam. Kalaulah pemimpin ni ingin memimpin sesuai dengan ajaran Islam. Kalau pemimpin ni tak nak ikut Islam, dia ikutlah kepala orang-orang tertentu, dia ikutlah negara-negara tertentu, dia ikutlah kehendak manusia-manusia tertentu. Macam tu je lah.
Ada. Jadi bila Islam dah tetapkan sesuatu, kita jangan orang lain boleh pula. Tuan-tuan jawablah sendiri. Kita kena ikut pasal kita dah masuk dalam golongan orang yang Islam, orang yang Muslim. Bila Allah tetapkan sesuatu, kita kena letakkan dalam kepala kita, taklif tersebut merupakan suatu kemuliaan bagi kita, kenikmatan bagi kita kalau kita boleh melaksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita bacalah. Akhir sekali hadis Nabi, barang siapa yang mengakhiri kalamnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada minggu ketiga tuan-tuan. Bulan ni Sabtu Ahad minggu ketiga. Kan Sabtu Ahad minggu ketiga tak? InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.